Saya Norsha Ismail, inilah berita utama hari ini. Pakar ekonomi tingkatkan unjuran pertumbuhan keseluruhan bagi 2025. Selepas ekonomi negara tumbuh 4.3% pada suku kedua, lebih rancak daripada yang dijangka. Singapura akan melabur lebih $6 juta untuk melatih para pegawai penerbangan dan maritim di merata dunia. ROMM komited untuk memperluas dan meneruskan usaha yang berjaya mengurangkan kadar perceraian dalam kalangan pasangan Muslim tempatan. Salam sejahtera. Setengah pakar ekonomi meningkatkan unjuran pertumbuhan keseluruhan bagi 2025 selepas ekonomi Singapura berkembang lebih rancak pada suku kedua berbanding jangkaan awal. Menurut perangkaan awal Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI, GDP negara naik sebanyak 4.3% dalam tempoh tersebut berbanding 4.1% pada suku sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Singapura dirangsang oleh sektor pengilangan yang naik 5.5% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Angka itu lebih tinggi daripada 4.4% yang dicatat pada suku sebelumnya. Prestasi baik itu dipacu oleh permintaan bagi kejuruteraan elektronik dan jitu. MTI bagaimanapun memberi amaran ketidaktentuan tarif kekal sebagai ancaman terhadap ekonomi Singapura dan pasaran global. Pun begitu, terdapat tanda-tanda positif khususnya dalam sektor domestik seperti pelancongan dan binaan. I think momentum continues to be quite positive, and with more events coming out later this year, for example, the F1 or other concerts that's upcoming, I think there's still some potential for tourism and for other secondary activities to happen in Singapore. So this should cushion the uncertainties from the tariffs, which I think in the near term, we'll wait on a lot of business decisions, but I think companies will still continue to want to think about operating in this new world, new global environment. Singapura akan melabur lebih $6 juta untuk melatih para pegawai penerbangan dan maritim di merata dunia, terutama mereka dari negara-negara membangun. Tujuannya mengukuhkan kerjasama global untuk menangani cabaran seperti ancaman keselamatan siber. Pemangku Menteri Pengangkutan Jeffrey Xiao berkata, ini amat penting terutamanya untuk isu-isu yang merentasi sempadan negara. Multilateral institutions like the ICAO and the IMO are pillars of a rules-based international order. They established clear, rules-based frameworks that support the safe and undisrupted movement of people and goods via air and sea, even during crises. They serve as platforms for collective action and global cooperation. Encik Sia berucap di Simposium Penerbangan dan Maritim Global. Kira-kira 500 pemimpin industri dari sekitar 80 negara menghadiri acara tersebut. Singapura akan menyediakan lebih 300 beasiswa di bawah ICAO untuk melatih karyawan penerbangan dari negara-negara membangun. Ia juga akan memperuntukkan lebih banyak dana untuk program latihan maritim mengenai bahan api alternatif dan pendigitalan. Satu program latihan baru turut dilancarkan untuk negara-negara pulau kecil membangun dalam sektor penerbangan dan maritim. Kursus pertama bermula tahun hadapan dan akan memberi tumpuan kepada membantu para pelatih menangani cabaran yang dihadapi oleh negara masing-masing. Menteri Pembangunan Negara Chee Hong Tat berikrar akan terus menyediakan perumahan awam yang mampu dimiliki dan mudah dicapai untuk rakyat Singapura. Komitmen itu diterapkan secara rasmi dalam misi baru kementeriannya. Encik Chee berkata langkah tersebut bertujuan untuk mengingatkan pasukannya tentang tanggungjawab mereka kepada rakyat Singapura. Ikrar baru itu melengkapi 3 tonggak utama sedia ada dalam kenyataan misi Kementerian Pembangunan Negara MND, iaitu membangunkan prasarana bertaraf dunia, membina masyarakat yang berakar dan bersatu padu serta mewujudkan persekitaran yang bertenaga
berdaya tahan dan mampan. I want to be clear, this is not new. This is something which we have been doing all these years. Home ownership has been a cornerstone of our public housing policy since we gained independence 60 years ago in 1965. Encik Chee mengumumkan misi yang diperbarui itu semasa satu majlis penyampaian biasiswa siang tadi. Seramai 38 penerima biasiswa akan berkhidmat di kementerian tersebut selepas menamatkan pengajian. Menurut Encik Chee, mereka harus sentiasa ingat kepada 4 tunggak utama itu semasa melanjutkan pengajian mereka. Sedara ijazah kehormat dianugerahkan oleh Universiti Nasional Singapura NUS kepada 3 tokoh pemimpin iaitu Duta Besar Chan Heng Chee, Ahli Sains Sosial Dr. Nolin Heiza dan Perintis Teknologi Global Wong Nit Leong. Ini merupakan iktirafan tertinggi NUS bagi individu yang memberikan sumbangan besar serta meninggalkan kesan mendalam sama ada di peringkat negara maupun antarabangsa. Duta Besar Chan pernah berkhidmat sebagai wakil tetap Singapura ke PBB dari tahun 1989 hingga 1991. Dari 1996 hingga 2012 pula, beliau merupakan Duta Singapura ke Amerika Syarikat. Cik Chan diiktiraf atas sumbangannya dalam bidang kajian dasar, hubungan antarabangsa dan badan pemikir intelektual. Sementara itu, Dr. Heiza merupakan wanita Singapura pertama dalam sistem PBB untuk memegang jawatan penolong Setiausaha Agung. Beliau diiktiraf atas kepimpinannya dalam memperjuangkan pemerkasaan wanita sejagat serta meningkatkan kedudukan antarabangsa Singapura. Sementara Encik Wong pula merupakan seorang pemimpin dan perintis dalam industri teknologi global. Beliau turut menyumbang kepada pembangunan pendidikan tinggi. Pengasas Venture Corporation ini juga pernah berkhidmat dalam pelbagai lembaga dan jawatan kuasa negara, termasuk Lembaga Kemajuan Ekonomi, Bank DBS dan Bursa Singapura. Singapura melancarkan satu program bantuan teknikal yang dipertingkatkan untuk menyokong penyertaan Timor Leste ke dalam ASEAN. Langkah itu turut memperkukuh komitmen Singapura terhadap kerjasama serantau. Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan sempena lawatan rasmi Perdana Menteri Timor Leste Zanana Gusmao ke Singapura. Program sokongan kesediaan ASEAN Singapura dan Timor Leste yang dipertingkatkan atau ISTAS itu akan berjalan sehingga akhir 2028. Singapore looks forward to welcoming you warmly to the ASEAN family. And we will continue to stand with you on this journey. And that's why today we are pleased to launch an enhanced STARS package. It will include tailored support to facilitate Timor-Leste's ascension to key ASEAN agreements, specialized training in areas aligned with your national priorities, and leadership development programs and scholarships for your next generation of leaders. Prime Minister, in a time of global disruption, our region must continue to lead with purpose. Timor-Leste is proud to work beside Singapore, not only as a neighbor, but as a partner in peace, dialogue and development. As Prime Minister, I am committed to strengthening this relationship and ensuring that it continues to deliver for both our peoples. Sekembali berita nanti, negara-negara Asia berlumba-lumba untuk mencapai perjanjian dengan Washington sebelum 1 Ogos. Ini sedang Presiden Donald Trump berikan tumpuan untuk memperbetulkan keadaan di Gaza pada minggu ini. Ikuti perinciannya selepas ini. Berita diteruskan dengan perkembangan luar negara. Tinggal 2 minggu lagi sebelum cukai import tinggi yang dikenakan oleh pentadbiran Presiden Donald Trump akan mula berkuat kuasa. Dan negara-negara di Asia kini berlumba-lumba untuk mencapai perjanjian dengan Washington sebelum 1 Ogos dengan harapan dapat mengurangkan kadar levy yang diumumkan.
Antaranya, Korea Selatan menyatakan ia mungkin boleh mencapai kesepakatan secara prinsip dengan Washington selewat-lewatnya bulan depan. Menteri Perdagangan Korea, Yo Han-koo menegaskan Seoul berpotensi merundingkan kadar tarif dengan Washington untuk saling memanfaatkan satu sama lain. Kerjasama dengan Korea Selatan, tambah beliau, boleh merancakkan sektor penghilangan Amerika menerusi pelaburan serta kerjasama dalam sektor semikonduktor dan pertahanan. Sementara itu, Thailand sedang mempertimbangkan cadangan untuk memansuhkan tarif ke atas lebih banyak import Amerika. Sekiranya Bangkok tidak mencapai sebarang kata sepakat dengan Washington sebelum 1 Ogos nanti, ia berdepan tarif setinggi 36%. Pun begitu, Menteri Keuangan Thailand memberi amaran rundingan perdagangan mungkin terjejas sekiranya Parlimen Thai dibubarkan di tengah-tengah pergolakan politik di negara itu. Sementara itu, di seberang tambak, Malaysia menyatakan permit perdagangan kini diperlukan untuk chip-chip AI dari Amerika Syarikat. Pihak yang ingin mengeksport, menghantar semula atau memindahkan produk itu harus memaklumkan kepada pihak berkuasa sekurang-kurangnya 30 hari lebih awal. Kerajaan Malaysia sedang berusaha untuk mengetatkan undang-undang ke atas sektor semikonduktor di tengah-tengah tekanan dari Washington untuk berhenti menghantar chip ke China. Tidak jelas sama ada langkah itu adalah sebahagian usaha untuk merundingkan perjanjian perdagangan dengan pentadbiran Trump. Kesatuan Eropah EU menangguhkan keputusan untuk membalas tarif Amerika Syarikat. Langkah tindak balas yang sepatutnya berkuat kuasa esok ditangguhkan pada awal Ogos bagi melancarkan rundingan dengan Washington mengenai perjanjian tarif yang baru. Para Menteri Perdagangan EU turut bertemu di Brussels hari ini dipercayai untuk meluluskan set kedua langkah-langkah tindak balas. Tindakan terbaru EU ini menyusuli surat daripada Presiden Trump pada hujung minggu yang mengancam tarif 30% ke atas import dari EU jika tiada perjanjian dicapai menjelang 1 Ogos. EU kemungkinan merancang 2 set langkah tindak balas. Yang pertama menyasarkan hampir $25 bilion Amerika barangan Amerika. Yang kedua pula menyasarkan hampir 3 kali ganda jumlah tersebut. EU juga belum lagi menggunakan senjata perdagangannya yang paling ampuh iaitu instrumen anti paksaan yang kemungkinan termasuk menyekat akses kepada pasarannya. Ketua Suruhanjaya Eropah von der Leyen berkata ia adalah untuk situasi luar biasa dan mereka belum sampai ke tahap itu lagi. EU dilaporkan cuba merundingkan perjanjian tarif 10% tetapi Presiden Trump dilaporkan inginkan sesuatu yang lebih baik untuk Washington. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan bahawa dia berharap dapat memperbetulkan keadaan di Gaza pada minggu ini. Kenyataan tersebut serupa rasa optimis yang pernah Encik Trump suarakan sebelum ini. Namun rundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas kini terkendala, sedang kedua-dua pihak saling menuduh cuba menghalang perjanjian. Washington menyokong gencatan senjata selama 60 hari dengan pembebasan para tebusan secara bertahap serta pengunduran tentera Israel dari sebahagian wilayah Gaza. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Palestin berkata sekurangnya 43 orang di wilayah itu terkorban akibat serangan udara Israel dalam tempoh 24 jam lalu. Antara yang terkorban termasuk 8 kanak-kanak ekoran serangan drone berhampiran pusat pengagihan air di Nusairat, Gaza Tengah. Para mangsa dilaporkan sedang beratur dengan tong-tong kosong berhampiran lori tangki air. Tentera Israel IDF menyalahkan kesilapan teknikal atas serangan itu. Acara menjunjung budi para sukarelawan Persatuan 4PM menyusul selepas ini. Sebanyak 54 anugerah disampaikan dalam acara tersebut, termasuk 2 anugerah anumerta bagi mereka yang banyak menabur jasa. Teruskan bersama berita. Selamat bertemu kembali. Saudara, Pejabat Pendaftaran Pernikahan Orang Islam ROMM komited untuk memperluas dan meneruskan usaha-usaha baik yang telah menyumbang kepada penurunan kadar perceraian dalam kalangan pasangan Muslim. Laporan Trend Keluarga MSF yang diterbitkan baru-baru ini menunjukkan
Kadar perceraian pasangan Muslim dalam tempoh 10 tahun pertama pernikahan mereka terus turun secara signifikan. Menurut laporan MSF, kadar perceraian dalam tempoh 10 tahun pertama perkahwinan bagi pasangan Muslim yang bernikah pada 2013 jauh lebih rendah berbanding kohort 2005. Ia mencatatkan penurunan signifikan sebanyak 6.6% mata. Pada 2005, hampir 1 daripada 4 perkahwinan Islam iaitu sekitar 24.8% berakhir dalam masa 10 tahun. Pada 2013, kadar itu turun kepada 18.2%. Penurunan itu lebih signifikan berbanding perkahwinan sivil iaitu 1.9% mata bagi tempoh yang sama, walaupun kadar perceraian Islam lebih tinggi berbanding perkahwinan sivil bagi kesemua kohort, jurangnya kini semakin mengecil. Jurang kadar perceraian yang semakin mengecil, ia merupakan satu tanda yang sangat menggalakkan. Walaupun kita tidak boleh mengaitkan ia dengan satu faktor yang khusus, tetapi ia mencerminkan kesan positif daripada kewujudan ekosistem sokongan yang menyeluruh dan juga kukuh bagi pasangan Muslim. Selain kerjasama pemerintah dan agensi masyarakat dalam usaha-usaha seperti Hub Inspirasi Kendalian PPIS dan EMP, PPIS Vista Sakinah dan Projek Arif, program bersamamu turut menyediakan panduan dan nasihat kepada pasangan sehingga 2 tahun selepas perkahwinan. Dalam masa kira-kira 6 tahun sejak dilancarkan, jumlah pasangan yang sudah meraih manfaat daripada program bersamamu telah meningkat lebih 10 kali ganda, iaitu daripada 3,000 kepada 33,000 tahun ini. Baru-baru ini program bersamamu telah juga melibatkan ustazah-ustazah yang bertauliah daripada Pergas dan juga telah melalui latihan kaunseling untuk memberikan sokongan khas kepada golongan isteri-isteri yang ingin mencari panduan dan juga tunjuk ajar. Berdasarkan dapatan daripada kajian yang telah dilakukan terhadap program bersamamu, lebih daripada 99% peserta menyatakan tahap kepuasan yang tinggi. Meskipun dengan trend yang menggalakkan ini, pasangan hari ini masih berdepan dengan pelbagai cabaran yang semakin meluas daripada tekanan kewangan, keibubapaan hinggalah isu hubungan keluarga. Dan di sini, Ustaz Syakir berpendapat kadi dan naib kadi boleh memainkan peranan yang lebih penting lagi sebagai rujukan sepanjang perkahwinan mereka. Mereka diperkasakan dengan latihan ilmu dan kemahiran yang relevan memandangkan isu yang semakin pelbagai dan rumit. Antara latihan yang telah dianjurkan termasuk yang berkaitan dengan media sosial, di mana kadi dan naib kadi telah dilatih dengan kemahiran untuk menghasilkan konten yang berkualiti. ROMM juga terus komited untuk mempertingkatkan dan memperluas penglibatan kepada pasangan dan masyarakat, antara lain menerusi pendekatan yang lebih luas di pelbagai platform termasuk podcast yang mula diterbitkan tahun ini serta mengukuh kerjasama dengan pelbagai agensi pemerintah dan masyarakat. Sebanyak 54 anugerah disampaikan dalam satu acara menjunjung budi para sukarelawan Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu 4PM. Pengiktirafan tertinggi anugerah jasa bakti disampaikan kepada Encik Jimmy Wan Lee atas sumbangan dan khidmat cemerlangnya buat masyarakat dan badan itu selama lebih 3 dekad. Pengalaman yang paling indah ialah bila saya ditugaskan untuk menjadi pengerusi buat Jubili Emas 4PM. Di mana tugas yang mencabar ini saya rasa bangga kerana dapat diberi dapat sokongan dari tim kepimpinan dari jawatan kuasa dan juga dari staf yang ada. Jadi dan di sanalah saya dapat merasakan betapa ertinya sukarelawan itu, iaitu menabung tenaga dan jasa untuk kepentingan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh relawan kita ini tidak boleh dibalas dengan mata wang, tapi kita menghargai mereka melalui anugerah-anugerah yang saya rasa dapat menyuntik sedikit keyakinan dan mereka lebih terpanggil untuk menyumbang, untuk terus menyumbang kepada masyarakat.
Almarhum Ahmad Tani yang juga merupakan mantan Ketua Editor Berita dan Ihwal Semasa Melayu SPC pernah memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung Kehormat 4PM yang paling lama berkhidmat iaitu selama 21 tahun. Anaknya Ahmad Effendi mengimbas kembali sumbangan almarhum buat masyarakat dan 4PM. Dulu ada fun fair dan ada juga bantuan-bantuan beri sumbangan kepada keluarga-keluarga yang susah. Jadi kita juga pergi ikut bersama. Jadi saya dapat lihat arwah bapa saya melakukan kerja-kerja kemasyarakatan dan sumbangan beliau kepada masyarakat Melayu, terutama sekali di kawasan kaki bukit. Dan dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalam hormat.